Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Lama tak dengar suara mukriz, lama tak dengar suara pejuang. Kemana sudah pejuang selama ini yang begitu gah menjerit sana-sini, mengatakan mereka pejuang dan akan memperjuangkan nasib rakyat. Namun selepas Tun Mahathir dipalit dengan pelbagai isu kontroversi, pejuang seakan-akannya telah pun mati dan entah tinggal batu nisan, kata netizen. Dan mereka juga tercari-cari, kemana perginya mukriz? Dan baru-baru ini timbul persoalan. Setelah 2 orang anak lelaki Mahathir menghadap SPRM, disiasat oleh SPRM, mereka kata mungkin tak lama lagi giliran mukriz Mahathir pula disiasat SPRM, dan mungkinkah di akhirnya nanti ialah giliran Mahathir pula disiasat SPRM dan didakwa di mahkamah. Kata mereka, kenapa tiba-tiba mukriz bersuara pula kali ini apabila pengampunan Najib mula menjadi tular semula. Ada netizen mereka kata betapa bencinya keluarga Tun Mahathir kepada Najib, kata mereka. Sehingga apabila isu pengampunan Najib timbul dan menjadi viral, tular, tiba-tiba pejuang bangkit hidup semula, seperti orang yang mati hidup semula, dan mukriz pula tiba-tiba muncul dalam dunia politik Malaysia yang lama dah tak muncul-muncul, tiba-tiba bagi komen pula. Jadi ada netizen kata, itulah menunggu peluang, bila ada peluang, ambil peluang. Mereka kata, bila ada kesempatan, peluang, isu yang boleh dimainkan, maka muncullah mukriz Mahathir, kata mereka. Laporan daripada BH Online menyatakan pengampunan Najib, pejuang terkejut, laporan media Singapura. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang terkejut dengan laporan media Singapura. Kononnya, Lembaga Pengampunan meringankan hukuman penjara Datuk Seri Najib Razak daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta kepada suatu jumlah yang tidak dinyatakan. Jika benar, kata presidennya Datuk Seri Mukriz Mahathir, keputusan itu amat menghampakan jutaan rakyat yang sudah nekad untuk menjatuhkan kerajaan BN dipimpin Najib pada tahun 2018 akibat penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah dilakukannya. Tetapi ada netizen mereka kata, siapa yang sebenarnya mau menjatuhkan Najib? Rakyatkah ataupun Mahathir, kata mereka. Selama perbincangan berjalan, tiada langsung kedengaran pengakuan daripada Najib bahawa beliau bersalah dan mengisafi akan kesalahan yang dilakukannya. Jauh sekali memohon maaf kepada rakyat. Oleh itu, bagaimana boleh terfikir oleh lembaga pengampunan atas syur kerajaan untuk meringankan hukuman ke atas Najib, kata beliau. Rakyat terpaksa menanggung beban daripada jenayah Najib menyeleweng dana awam. Maka wakil kerajaan dalam lembaga pengampunan mahupun kerajaan sendiri tidak boleh berdiam diri, meletakkan beban penjelasan kepada Yang di-Pertuan Agong mahupun lembaga pengampunan. Rakyat ingin tahu apa pendirian kerajaan Anwar Ibrahim dalam isu pengampunan Najib. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau hari ini. Tegasnya, jika kabar angin hukuman penjara ke atas Najib akan diringankan lagi kepada tahanan di rumah, dunia akan mentertawakan sistem perundangan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa pula pendapat anda tentang pengampunan Najib yang disentuh oleh Mukriz Mahathir ini? Sejauh mana keikhlasan Mukriz Mahathir mengulas isu pengampunan Najib ini? Adakah benar beliau adalah ikhlas ataukah beliau semata-mata mengambil peluang untuk muncul semula, relevan semula dalam politik Malaysia? Bila ada peluang, muncul. Bila ada peluang, ambil peluang. Mungkinkah itu sebenarnya yang cuba dibuat oleh anak-anak Mahathir ini ataupun oleh legasi Tun Mahathir ini? Kita belum dengar lagi tentang apa komen Mahathir.
Kita percaya tak lama lagi Mahathir akan muncul dengan pendapat beliau sendiri. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan tugasan pertama oleh Yang di-Pertuan Agong Baharu Malaysia, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Di hari pertama, Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab baginda sebagai Agong di Malaysia yang ke-17, akhirnya perkara pertama yang dilakukan oleh Agong tidak lain tidak bukan adalah menerima menghadap Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Kalau semalam kita dikejutkan dengan satu tindakan yang benar-benar menarik perhatian kita. Apabila ada satu laporan menulis dengan sinis mengatakan bahawa gambar yang diambil betul-betul menyebabkan walaun sakit hati. Kata mereka melihat kepada betapa akrabnya Anwar Ibrahim dengan Yang di-Pertuan Agong pada gambar tersebut. Hari ini Agong tidak membuat apa-apa selain daripada perkara pertama yang dilakukan oleh Agong. Agong sangat sibuk sebenarnya, tapi beliau melakukan yang pertama sekali tugas adalah menerima menghadap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memulakan tugas pertama dengan menerima menghadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pertemuan Anwar bersama Seri Paduka berlangsung di Istana Negara hari ini. Gambar pertemuan itu dikongsi dalam media sosial baginda sebentar tadi. Butiran perbincangan mereka tidak didedahkan. Baginda melafaz sumpah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur semalam. Saudara-saudara sekalian, sebelum Agong menjalankan tugas dan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini, baginda telah pun berjanji. Dengan tegas, baginda berjanji supaya baginda akan mengutamakan 33 juta rakyat Malaysia berbanding 222 ahli parlimen. Baginda telah pun berjanji bertitah bahawa baginda akan lebih mengutamakan rakyat berbanding karena politik yang tak berkesudahan. Dengan sebab itulah kita yakin bahawa baginda tidak akan sesekali berlembut dengan apa-apa permainan politik yang bakal dibuat oleh sesiapapun, terutamanya langkah-langkah yang tak pernah habis langkahnya. Yang kita tahu terkini adalah langkah Dubai dan juga langkah coket yang kononnya ada, tetapi sehingga ke hari ini bahkan mungkin sampai kiamat pun tidak akan munculnya siapa pelaksananya. Namun kita yakin Ketua Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang terbaru ini, apapun langkah tidak akan berani lagi dibuat oleh sesiapapun. Dengan kata lain, game over untuk seluruh rancangan atau langkah-langkah yang buruk, yang jahat, yang nak menumbangkan kerajaan. Kalau masih ingat, baginda telah pun pernah bertitah beri peluang kepada kepimpinan Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal, menunjukkan kemampuan dan menjalankan tugas untuk negara tercinta ini. Dengan penegasan itu, kita yakin tidak akan ada lagi langkah-langkah durjana yang akan berlaku selepas ini. Karena kita yakin baginda tidak akan melayan langkah-langkah tersebut. Jadi dengan ini game over, checkmate lah segala langkah-langkah yang coba dibuat. Hanya tinggal satu langkah yang boleh dibuat. Langkah apa? Langkah mensejahterakan rakyat. Itulah yang kita tunggu-tunggu dan itulah sebenarnya yang kita impi-impikan di Malaysia. Semua ahli politik bersatu padu, berganding bahu, menjalankan tanggungjawab, melaksanakan langkah mensejahterakan rakyat, bukan lagi menjahanamkan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Sultan Ibrahim telah menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang tamat tempoh pemerintahannya kemarin.
Dan kita berbangga kerana Kebuah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong baharu ini adalah yang di-Pertuan Agong menjunjung dan akan mempertahankan kedaulatan negara ini untuk kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.